Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan sambung dengan kita punya contoh 9, iaitu kita rangkain panas lampau di mana adanya kecekapan isentropik adalah kurang daripada 100% dan pada masa yang sama kita kerja pump kita abaikan. Jadi sebuah logic water steam, soalan dia, sebuah logic water steam beroperasi pada tekanan dandang 40 bar dengan keadaan steam bersuhu 400 darjah Celsius dan tekanan pengeluap adalah sama dengan 0.045 bar. Jadi anggapan yang kita buat, yang pertama sekali kita katakan sistem bekerja pada kita rangkain dengan kecekapan isentropik semasa proses pengembangan. Jadi proses pengembangan adalah sama dengan 86%. Yang kedua adalah kerja yang dilakukan ke atas pump kita abaikan. Jadi soalan dia, A, lakarkan gambar rajah kita rangkain, dan B, tentukan nilai-nilai berikut. Yang pertama, haba yang dibekalkan ke dalam sistem iaitu Q bekal, kerja keluaran turbine, W turbine, kerja bersih, W bersih, kecekapan kitar, nisbah kerja dan akhir sekali penggunaan steam tertentu ataupun specific steam consumption. Okey, penyelesaian untuk soalan tersebut, kalau kita tengok dekat sini, lakarkan gambar rajah kita rangkain pada gambar rajah TS. Jadi gambar rajah TS apabila kamu lihat dekat sini, dia dikatakan panas lampau pada suhu 450 darjah Celsius. Jadi dia start dari titik 1, dia melalui proses tekanan iaitu 40 bar, naik sehingga fasa gas panas lampau pada 450 darjah Celsius. Jadi ini adalah proses yang berlaku dalam dandang. Kemudian proses yang seterusnya, untuk calculation kita akan ambil, kita assume sebagai 2/3 proses dalam turbine adalah proses isentropik. Untuk keadaan yang sebenar kita akan pada 3 dot ni lah kita assume. Kemudian untuk proses condenser 3/4 adalah sama dengan tekanan setekanan iaitu 0.045 bar. Kemudian untuk proses pump 4/1. Baik, untuk soalan yang kedua, haba yang untuk bahagian pertama, haba yang dibekalkan ke dalam Q bekal. Jadi haba yang dibekalkan ke dalam sistem adalah apa proses yang berlaku dalam kita punya dandang. Jadi proses 1/2 ni adalah proses dandang di mana proses pemanasan air bertukar kepada steam berlaku dalam dandang pada tekanan 40 bar. So Q bekal adalah sama dengan H2 tolak H1 sebab nilai entalpi H2 lebih besar daripada H1 lah. Dan pada masa yang sama kita ketahui bahawa kerja oleh pump ataupun boiler feed pump ini adalah sama dengan kita abaikan, jadi dia adalah sama dengan kosong. Disebabkan itu kita boleh assume nilai H4 dekat sini adalah sama dengan nilai H1. So yang ni nilai H4 adalah menghampiri H1. Jadi pada masa yang sama kita boleh identify, kita katakan H2 adalah sama dengan H2 tolak dengan H4. Okey. So dalam kes yang ni apa yang kita nak kena buat ialah mula-mula sekali kita cari H2. Nilai H2 kita tahu dekat panas lampau. Jadi kita buka kita punya jadual steam. So dia jadual steam kita ada jadual steam. So jadual steam kita akan tengok pada tekanan 40 bar. Pada tekanan 40 bar. Tekanan 40 bar dan kemudian pada suhu 450 darjah. So 450 darjah. So kita akan dapat dekat situ nilai untuk entalpi dia ialah 3330. So kita dapat nilai dekat sini 3330 berdasarkan daripada jadual steam pada bahagian superheated steam. So kita dapat nilai H2. Kemudian kita nak cari nilai H4. So H4 dekat sini kita tahu dia terletak pada garisan tepung iaitu cecair tepung. Jadi HF pada tekanan 0.045 bar. So kita tengok bahagian saturated, kita akan tengok pada
nilai 0.045 bar kemudian kita akan tengok pada nilai HF. Jadi kita akan memperolehi nilai dekat bahagian saturated-nya. Yang ni saturated water and steam. Jadi kita akan memperolehi nilai dia adalah 130 kilojoule per kilogram. So, kita tahu H4 adalah sama dengan H1. Maka Q bekal adalah sama dengan H2 tolak dengan H4. Kita masukkan nilai 3330 tolak dengan 130. Kita akan memperolehi Q bekal adalah sama dengan 3200 kilojoule per kilogram. Okey, untuk soalan yang kedua, kita dah tahu soalan dia adalah berkaitan dengan kerja keluaran turbin. Jadi kerja keluaran turbin sebenarnya yang ini. Tapi untuk kita nak cari nilai yang nilai yang sebenar, kita kena cari nilai isentropik dia dulu. So kita dah ada nilai H2 tadi, kita ada nilai H2, kita cari nilai entropi S2. Jadi S2 gunakan jadual steam juga. Kaedah yang sama macam tadi, cuma kita tengok pada nilai entropi. So, dia kata S2 adalah sama dengan S3 sebab proses dia adalah proses entropi pada S40 bar, ni 40 bar, pada tekanan pada steam tekanan lampau ni dekat sini. So, dalam jadual steam kita akan tengok bahagian superheated. So, kita akan memperolehi nilai 6.935 kilojoule per kilogram Kelvin. Daripada sini kita gunakan rumus yang ini, S3 adalah sama dengan SF tambah dengan X3 SFG. Dekat menggunakan rumus ini pada P sama dengan 0.045. Kat sinilah kita akan tengok dekat kawasan ni pada keadaan steam basah. Jadi kita tengok dekat bahagian saturated. Dan kita dah tahu nilai S2 adalah sama dengan S3. Jadi kita boleh masuk nilai 6.935 adalah sama dengan SF adalah pada titik 4 dekat sini ataupun HF pada tekanan 0.045 dan SFG pun sama, kita boleh tengok dalam jadual steam pada tekanan 0.045 bar saturated steam tersebut. Jadi kita akan perolehi sama dengan 7.980. Jadi kita bawa yang ini ke bawah, yang ini kita bawa ke sini, positif bawa ke kiri jadi negatif. Jadi kita susun balik, kita akan dapat 6.070 tolak 0.451 per dengan 7.980. Ini yang ini sebenarnya dia silap ni, nilai ni bukan 6.935 lah. Nilai yang ni bawa ke sini bukan 6070, sebenarnya 6935. Jadi bahagi kita akan dapat 0.813. So apabila kita dah dapat nilai X dekat sini, jadi apa yang kita kena buat ialah kita akan cari nilai H3 sebab yang kita nak adalah H3. Cuma kita nak dapatkan nilai pecahan kekeringan pada titik sini. So nilai pecahan kekeringan yang kita perolehi pada titik X3 ini adalah sama dengan 0.813 tersebut. Jadi H3 adalah sama dengan HF tambahkan dengan X3 HFG pada tekanan 0.045. So kita pakai sahajalah apa yang telah diberi, kita pakai sahaja. So apabila kita masukkan nilai-nilai yang diberi oleh jadual steam, kita akan memperolehi HF adalah sama dengan H4 tadi ada 130 tambahkan dengan nilai X yang kita peroleh kat sini 0.813 darab 2428. 2428 ni adalah HFG pada tekanan 0.045 bar. Jadi kita akan dapat nilai H3 iaitu sama dengan 2103 kilojoule per kilogram. Okey, so daripada kita punya yang previous tadi, kita dah dapat nilai H3 dan kita dapat H2. So proses yang seterusnya adalah kita nak cari nilai 3 dot ni. Jadi 3 dot ni kita boleh dapat dari rumus kecekapan isentropik adalah sama dengan
H3 tolak dengan H2 tolak dengan H3 dot per dengan H2 tolak H3, di mana yang ini adalah kita punya isentropik, yang ini adalah kita punya sebenar. So yang ni adalah isentropik, ini adalah sebenar. Jadi kita nak dapatkan nilai H yang sebenar, kita tahu kecekapan isentropik telah diberi tadi 86%, jadi adalah sama dengan 0.86. Masukkan nilai H2 dan juga H3, kemudian kita susun balik. So yang ni kita bawa ke sini kan. So tinggal 330, yang ni dia bawa ke sini, kemudian 0 point ni, yang ni kita bawa ke sana. Jadi kita akan dapat H3 sama dengan 2275. So apabila kita dah dapat nilai H3, jadi kita nak dapatkan nilai turbin yang sebenar yang dekat sini ni. Jadi kita akan kira balik menggunakan kaedah yang kita tahu, W turbine adalah sama dengan H2 tolak dengan H3 dot. So masuk balik 330 daripada nilai H2 tolak dengan nilai H sebenar, nilai H3 yang sebenar 2275, kita perolehi kerja oleh turbin adalah sama dengan 1055 kJ per kilogram. Soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan kerja bersih. Jadi kerja bersih kita tahu adalah kerja yang dilakukan oleh turbin tolak dengan kerja yang dilakukan oleh pump ataupun boiler feed pump. Jadi kita tahu boiler feed pump kita dah abaikan nilai dia sama dengan kosong. Jadi kerja bersih adalah sama dengan kerja turbin lah, 2/3 dot ni, iaitu nilai dia sama dengan 1055 kJ per kilogram. Okey, untuk kecekapan kitar pula kita tahu dia adalah kerja bersih bahagikan dengan Q bekal. Jadi Q bekal kita dah dapat dari soalan 1 tadi. Kerja bersih tadi kita dah dapat daripada soalan 3 tadi. Jadi kita masukkan nilai dia iaitu 1055 bahagi 3200, kita dapat 0.3297. Kita peratuskan, persenkan adalah sama dengan 32.97. Soalan yang berikutnya, kita nak cari nisbah kerja. Jadi nisbah kerja adalah sama dengan kerja bersih bahagikan dengan kerja kasar. Jadi kerja kasar adalah kerja turbine lah. Gross work yang ada adalah kerja daripada W output, iaitu turbine. Jadi dalam kes ni kita boleh kata 1055 bahagikan 1055 sebab kerja bersih dengan kerja kasar sama kan. Sebab kita dah abaikan kita punya pump tadi, kerja pump. Jadi kita dapat nisbah kerja adalah sama dengan 1. Untuk penggunaan steam tentu ataupun steam consumption, specific steam consumption, kita dapat sama dengan rumus dia 3600 bahagikan W bersih. Jadi 3600 bagi 1055, kita dapat 3.412 kg steam per kilowatt jam. Jadi anda semua boleh cuba dan kita boleh, apabila dah cuba nanti kita akan tengok untuk contoh 10 pula, insya-Allah. Sekian, terima kasih.